Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau Dagang Avenue. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, masih lagi memanjangkan umur kita. Semoga dengan umur saki-baki umur yang Allah Taala berikan kepada kita ini, kita dapat mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada kali ini kita sambung kuliah kita, iaitu kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, kita sambung pada ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78 daripada suratul Baqarah. Baik, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Yang bermaksud, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, iaitu kitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya meneka sahaja. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, di antara Yahudi dan Nasrani, iaitu bangsa Yahudi ni, bangsa Yahudi Nasrani ni, mereka ini, di antara mereka ada yang buta huruf, ummiyu. Mereka buta huruf, mereka tidak tahu tentang isi kandungan kitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, kecuali yang bohong, dan mereka hanya meneka sahaja. Baik, sebahagian bangsa Yahudi itu buta huruf. Bangsa Yahudi ini dia buta huruf, dan dia tidak mengetahui isi Taurat selain daripada dongeng yang diceritakan oleh pendeta-pendeta mereka. Baik, di kalangan bangsa Yahudi ni, ada di kalangan mereka yang buta huruf. Mereka buta huruf dan mereka tidak mengetahui isi kandungan kitab Taurat. Tetapi mereka ini, mereka mendengar daripada rahib mereka, mereka mendengar daripada pendeta mereka, dan mereka mempercayai. Jadi dia dapat maklumat yang tidak sahih, yang mana pendeta dan rahib Yahudi ini berbohong, berdusta. Sedangkan mereka tidak mengetahui. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Baik, Yahudi dan Nasrani ini, pendeta mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Bermaksud mereka mengarang sesuatu yang bukan diturunkan oleh Allah SWT. Bukan yang terkandung dalam kitab Taurat, bukan yang terkandung dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendeta dan rahib Yahudi ini, dia menulis dengan tangan mereka sendiri. Maknanya mereka mengarang, mereka menulis bukan daripada Allah, bukan yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Kemudian thumma yaquluna hadza min indillahi.
Lalu dikatakan ini daripada Allah. Dia pandai-pandai mengarang, dia pandai-pandai tokok tambah, dia tulis, kemudian dia kata ini daripada Allah SWT. Berbohong atas nama Allah SWT. Siapa yang berbohong atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat dia adalah neraka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia telah maknanya dia telah ada tempat dia di dalam neraka Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Allah berfirman, celakalah bagi orang Yahudi Nasrani yang menulis bukan daripada isi kandungan Taurat dan Injil. Mereka mengarang sendiri, kemudian mereka kata hadza min indillah, hadza min indillah. Dia kata ini daripada Allah, sedangkan dia berbohong, berdusta atas nama Allah SWT. Maka celakalah bagi mereka, celaka yang besarlah bagi mereka disebabkan perbuatan mereka. Mereka ni nak dapatkan keuntungan yang sedikit. Keuntungan yang sedikit dia gadai. Keuntungan sedikit yang dia nak ni, liyashtaru bihi thamanan qalila. Dia nak dapat keuntungan yang sedikit, maka pendeta rahib Yahudi Nasrani ini dia cerita, dia berdusta. Maka Yahudi-Yahudi yang lain mempercayai, padahal dia bukan daripada kitab Taurat, bukan daripada kitab Injil. Maka Allah berfirman, celakalah bagi mereka kerana mereka menulis dengan tangan mereka dan mereka kata ianya daripada Allah. Mereka karang, kemudian mereka kata ia daripada Allah. Celakalah bagi mereka yang menulis, celaka besarlah bagi mereka yang mengerjakan perbuatan tersebut. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari sahaja. Yahudi Nasrani ni dia kata, kami ni tak akan disentuh api neraka, melainkan kami ni akan dibakar dalam tempoh beberapa hari sahaja. Dia kata dia ni tak akan dibakar, melainkan dia dibakar dalam tempoh maknanya beberapa hari sahaja. Qul attakhadtum min indillahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Bani Israel ini Allah Subhanahu Wa Taala mengambil janji. Mereka ini mengambil janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila mana mereka ini berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala itu tidak memungkiri janji, maka Bani Israel, Yahudi Nasrani ini dia kena tunaikan janji dia. Dia kena pegang dengan janji dia, itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nenek moyang mereka Yahudi, bangsa Yahudi ini, nenek moyang mereka Bani Israel yang mengikut Nabi Musa alaihissalam menyeberang laut, dikejar oleh Fir'aun. Allah selamatkan mereka. Kemudian mereka menyembah lembu Samiri. Jadi janji mereka kepada Allah iaitu mereka kena beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyembah lembu. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka ini mengatakan sesuatu terhadap Allah sedangkan mereka tidak mengetahui. Taquluna 'ala Allahi, mengatakan tentang Allah sedangkan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, mereka sesat
tetapi mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, mereka katakan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar. Sesiapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bala, bukan demikian. Yang benar, bukan demikian yang benar. Maknanya apa yang mereka katakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu salah. Mereka sesat. Siapa yang buat dosa, kemudian dia telah diliputi oleh dosa dia. Orang buat dosa, kemudian dosa itu meliputi dia. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Dia buat dosa, kemudian dosa itu meliputi dia. Maknanya dia tidak bertaubat pada Allah, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bertaubat ke atas dosa-dosa dia, ke atas kekufuran dia, tidak beriman pada Allah, maka mereka adalah penghuni neraka Jahannam dan mereka kekal di dalam neraka Allah. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Baik, orang yang buat dosa dan dosa meliputi dia, dia masuk neraka, kekal di dalam neraka. Dan orang yang beriman pada Allah, kemudian dia beramal soleh, mereka itu adalah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Ashabun nar hum fiha khalidun, penghuni neraka, dia masuk neraka, dia kekal dalam neraka. Ulaika ashabul jannah, penghuni syurga, dia masuk ke dalam syurga, hum fiha khalidun. Kedua-duanya kekal khalid, selama-lamanya, khalidun. Yang satu penghuni neraka, masuk neraka kekal selama-lamanya diazab oleh Allah. Penghuni syurga masuk syurga kekal selama-lamanya, menikmati nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bani Israel mengingkari janji dengan Allah. Bani Israel ini dia telah mengambil janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh akhadna, dan ingatlah. Wa idh itu maksud dia dan ingatlah. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Allah mengambil janji daripada Bani Israel. Itu nenek moyang mereka, Bani Israel. Di zaman Nabi SAW, Yahudi Nasrani. Di zaman Nabi Musa AS, Bani Israel. Anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Janji apa yang Allah Ta'ala ambil daripada Bani Israel? La ta'buduna illallah. Wahai Bani Israel, Allah mengambil janji dengan Bani Israel, wahai Bani Israel, jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu syirik, menyekutukan Allah, menyembah daripada Allah. Kemudian dia langgar janji dia. Bani Israel menyembah lembu Samiri. Janji yang Allah ambil daripada Bani Israel, jangan sembah selain daripada Allah. Tapi Bani Israel, nenek moyang Yahudi Nasrani ini, mereka menyembah lembu Samiri itu. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian janji Allah ambil daripada Bani Israel lagi, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jangan sembah selain daripada Allah, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Kemudian wadzil qurba, dan berbuat baik kepada kaum kerabat.
wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini janji yang Allah ambil daripada Bani Israel. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini janji yang Allah ambil daripada Bani Israel. Ucap perkataan yang baik. Dalam Islam, kita kalau nak cakap yang baik-baik. Kalau apa yang kita nak cakap itu menyakiti hati orang, maka kita jangan cakap. Kita lisan kita kena jaga, cakap yang baik-baik. Wa qulu linnas, berkata, ucaplah perkataan yang baik terhadap manusia. Wa aqimus salah, kemudian mendirikan salat. Dirikan salat, ini juga janji yang Allah ambil daripada Bani Israel. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, maksudnya keluarkan zakat. Summa tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Allah ambil janji ini daripada Bani Israel, iaitu jangan sembah daripada Allah, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, serta ucapkanlah perkataan yang baik, dirikan salat, keluarkan zakat. Kemudian Bani Israel ini, thumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Ramai yang tidak memenuhi janji ini yang Allah ambil daripada mereka, melainkan illa qalilan minkum, melainkan sedikit, tak ramai daripada kamu. Ada di kalangan Bani Israel ini yang beriman kepada Allah SWT, yang berpegang, yang tunaikan janji ini, iaitu perintah Allah, janganlah menyembah selain daripada Allah, hinggalah kepada perintah mengeluarkan zakat. Disebut juga buat baik kepada ibu bapa, anak yatim. Maka tak ramai daripada Bani Israel ini yang tunaikan perjanjian yang Allah ambil daripada Bani Israel. Maknanya ramai yang tidak tunaikan janji, sedikit daripada kalangan Bani Israel yang menunaikan janji. Wa antum mu'ridun, dan kamu selalu berpaling. Bani Israel ini sejak daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, dia berpaling. Kemudian datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani juga berpaling juga. Mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Karena nabi daripada bangsa Arab, mereka nak nabi itu daripada kalangan Bani Israel. Sedangkan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel dibunuh oleh Bani Israel bila mana tidak sesuai dengan nafsu kehendak mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam, kedua-dua dia dibunuh oleh Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu, iaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang. Allah mengambil janji juga terhadap Bani Israel ini, iaitu jangan kamu wahai Bani Israel menumpahkan darah. Maknanya Allah mengambil janji daripada Bani Israel, jangan kamu membunuh. Dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Allah mengambil janji daripada Bani Israel, jangan membunuh orang, jangan halau. Dan kamu tidak akan mengusir dirimu, sebangsamu dari kampung halaman. Kemudian Allah juga ambil janji daripada Bani Israel, jangan halau saudara kamu daripada kampung kamu. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian Bani Israel ini dia berikrar. Dia mengatakan
kami akan memenuhi janji yang Allah Ta'ala ambil daripada mereka. Dan sedangkan Bani Israel ini mempersaksikan mana perjanjian yang Allah ambil daripada Bani Israel. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kemudian Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa. Allah mengambil janji daripada Bani Israel, jangan kamu bunuh orang, jangan kamu menghalau saudara kamu daripada kampung. Kemudian Bani Israel ni dia bunuh dia bunuh saudara dia sebangsa, dan dia menghalau segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Allah ambil janji daripada mereka, jangan membunuh, jangan menghalau sebangsa dengan kamu. Dia bunuh dan dia halau saudara dia daripada kampung. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Itu Allah SWT melarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di dalam melakukan dosa maksiat. Bani Israel ini, mereka ni saling bantu membantu terhadap mereka dengan apa? Dengan membuat dosa dan membuat permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu ini Yahudi ini, Nasrani ini, apakah mereka ini beriman sebahagian daripada isi kandungan Taurat dan engkar sebahagian daripada isi kandungan Taurat? Kerana bangsa Yahudi ini dia suka hati dia je. Dia kena dengan nafsu dia, kena dengan sesuai dengan kehendak dia, okey, dia beriman. Tak kena, tak sesuai dengan kehendak nafsu dia, maka dia tidak beriman. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada seksa yang sangat berat. Orang yang bangsa Yahudi ini yang beriman sebahagian isi kandungan Taurat dan ingkar kepada sebahagian isi kandungan Taurat, balasan mereka ini adalah kenistaan dalam kehidupan dunia, dan mereka ni di hari akhirat akan dikembalikan, mereka akan diseksa dengan seksa yang berat pada hari kiamat. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Allah tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ayat ini iaitu berkaitan dengan Yahudi di Madinah pada permulaan hijrah, yang mana Yahudi Bani Quraizah ni, mereka ini bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadir bersekutu dengan orang Khazraj. Antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan, menyebabkan Bani Quraizah membantu Aus dan Bani Nadir membantu orang-orang Khazraj, sampai antara kedua suku Yahudi itu pun terjadi peperangan dan tawan-menawan kerana membantu sekutu ini. Tetapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya walaupun mereka sebelum itu berperang-perangan. Ini tuan-tuan,
iaitu tentang Yahudi. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi suku Aus dan Khazraj. Mereka ini sama-sama mereka berperang. Tetapi kalau ada Yahudi yang ditawan, maka Yahudi dengan Yahudi ini dia akan bersepakat untuk menebus bangsa Yahudi, walaupun mereka ini sebelum itu mereka berperang, mereka bermusuh. Ulaika alladziina ishtaraw hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Baik sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Dan sesungguhnya kami telah ulaika alladziina ishtarahul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, mereka tidak akan diringankan seksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Bangsa Yahudi ni, mereka ini jual akhirat mereka, mereka beli kehidupan dunia ni dengan kehidupan akhirat. Mereka gadaikan kehidupan akhirat mereka untuk dapatkan dunia yang sementara. Sebab itu pendeta rahib Yahudi ni berdusta. Dia boleh tulis dengan tangan dia, kemudian dia kata ini daripada Allah, walaupun yang dia tulis itu direka, ditokok tambah, dan dia mengatakan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membeli kehidupan dunia, untuk dia beli kehidupan dunia ni dan dia gadaikan kehidupan akhirat, mereka ini tidak akan diringankan seksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Akhirat tidak ada, tak akan diringankan azab terhadap mereka dan tak ada siapa pun yang boleh menolong mereka. Walaqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Baik sikap orang Yahudi ni, sikap mereka, perangai mereka ni, perangai orang Yahudi terhadap rasul dan kitab yang diturunkan. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul. Sesudah Nabi Musa AS, rasul demi rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putra Maryam. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ni iaitu di mana Nabi Isa ni adalah kejadian yang luar biasa, iaitu Nabi Isa, ibunya Maryam ni mengandungkan tanpa adanya bapa. Hari ini kita nak anak, kita nikah, perkongsian hidup, maka isteri kita mengandung, maka kita dapat anak. Sedangkan Maryam ni dia tak ada suami, tapi mukjizat kekuasaan Allah Ta'ala, dia mengandung tanpa suami, iaitu Nabi Isa tak ada ayah, iaitu dengan apa? Iaitu dengan tiupan Ruhul Qudus, iaitu Jibril alaihissalam kepada Maryam, termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Menurut jumhur mufassir bahawa Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Ruhul Qudus ini maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Baik, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh? Allah Ta'ala bertanya, bangsa Yahudi ni, Nasrani ni, bila mana datangnya setiap rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, kamu angkuh.
Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Bani Israel ini, Nabi Rasul diutuskan kepada mereka, bila tak sesuai dengan keinginan mereka, mereka dustakan. Bila tak sesuai dengan keinginan dan nafsu mereka, mereka bunuh Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman kepada Allah. Yahudi, bangsa Yahudi ni dia kata apa? Hati kami ni tertutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka disebabkan mereka ingkar kepada Allah. Dan mereka ini sedikit di kalangan mereka, di kalangan Yahudi dan Nasrani ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira cukup kita berhenti pada ayat yang ke-88 daripada surah Al-Baqarah, iaitu kita membicarakan tentang Bani Israel. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada kekurangan dari saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.